Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzadin Wad-Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam mengadakan keberangkatan tidak berjadual ke Ibu Pejabat Syarikat Minyak Brunei Shell BSP di Panaga Seria. Pada keberangkatan tersebut, Kebawah Dulia Maha Mulia bertitah menzahirkan keprihatinan dalam beberapa perkara, antaranya pentingnya pengukuhan pucuk pimpinan untuk memastikan keselamatan ekonomi negara, membentras mana-mana aktiviti yang menyalahi undang-undang serta anak-anak tempatan akan dapat menerajui jawatan-jawatan lebih tinggi di masa akan datang. Kebawah Dulia Maha Mulia bertitah seperti yang sama-sama difahami bahawa industri minyak dan gas adalah merupakan nadi utama ekonomi negara ini. Dengan berlakunya pelbagai krisis di peringkat global dan dalam situasi ekonomi yang sangat mencabar, negara titah baginda tidak boleh terlalu selesa dan perlu terus giat memperbuat persiapan yang mampan dalam mendepani isu-isu tersebut. Oleh itu, pengukuhan pucuk pimpinan di dalam sektor minyak dan gas adalah sangat penting untuk memastikan keselamatan ekonomi negara. Pucuk pimpinan dilihat sangat penting untuk menentukan syarikat BSP berdaya tahan ataupun tidak dari usaha gigih dan ketekunan kepimpinanlah dapat dilihat satu hasil sama ada memberangsangkan atau sebaliknya. Jika kepimpinan lemah atau kurang menyerlah, maka ini pasti sahaja akan membawa lemah pula penghasilannya. Kebawah Dulia Maha Mulia bertitah apa yang dimaksudkan dengan pucuk pimpinan adalah termasuk lembaga pengarah Board of Directors syarikat BSP, pemegang saham shareholders syarikat BSP, Kementerian Kewangan dan Ekonomi dan Jabatan Tenaga. Kerana itu, dalam menerajui industri minyak dan gas, beta sentiasa mengharapkan supaya pucuk pimpinan memiliki nilai-nilai dan ciri-ciri positif seperti moral yang baik, berintegriti tinggi, jujur, amanah, bijaksana, rajin, gigih, sentiasa berusaha ke arah memperkukuhkan dasar-dasar yang menjamin keselamatan ekonomi, menambah baik amalan serta peraturan bagi meningkatkan ketulusan, transparansi, memperbaiki kaedah bagi mengesan amalan rasuah, internal fraud, criminal breach of trust dan unethical conduct. Amalan-amalan yang baginda maksudkan itu bukannya ciri dan nilai yang mesti wujud di dalam syarikat BSP sahaja. Malah ianya titah baginda hendaklah meliputi segala aspek termasuk kontraktor dan subkontraktor yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam industri minyak dan gas. Dalam hal ini, beta menyarankan agar pihak pengurusan di syarikat BSP akan terus bekerjasama dengan agensi-agensi penguatkuasaan seperti Biro Mencegah Rasuah dalam membentras mana-mana kegiatan
yang menyalahi undang-undang. Beta sangat gembira mengetahui pencapaian Brunaization di dalam syarikat BSP pada masa ini dianggarkan telah mencapai hampir 90%. Usaha ini hendaklah diteruskan dan apa yang lebih penting untuk memastikan Brunaization ini menjadi pencapaian yang lebih bermakna. Beta berharap anak-anak tempatan yang telah dan bakal menyandang jawatan-jawatan pelbagai tahap telah diberikan latihan yang penuh, fully trained, disertakan dengan program-program yang mempunyai indikator-indikator yang boleh dipantau untuk memastikan effective knowledge transfer daripada expatriates dan pakar-pakar industri minyak dan gas, supaya anak-anak tempatan ini benar-benar kompeten dan akan dapat menerajui jawatan-jawatan lebih tinggi di masa akan datang. Titah Baginda seterusnya menekankan pentingnya latihan diberikan kepada anak-anak tempatan agar dapat mengisi kekosongan jawatan di dalam industri minyak dan gas. Beta juga mengambil maklum bahawa syarikat BSP secara berterusan mengenal pasti dan menilai anak-anak tempatan yang berpotensi tinggi untuk menjawat jawatan-jawatan tertinggi seperti pengarah urusan, jawatan-jawatan eksekutif dan jawatan-jawatan kepimpinan yang lainnya. Pengalaman, pengetahuan dan latihan sangat penting untuk diberikan secara berterusan dan konsisten kepada anak-anak tempatan ini bagi memastikan succession planning yang teratur. Selain itu, beta juga dimaklumkan bahawa banyak jawatan-jawatan kosong di dalam industri minyak dan gas di negara ini memerlukan kelayakan teknikal. Beta menggalakkan Jabatan Tenaga dan syarikat BSP untuk terus meningkatkan lagi kerjasama dengan Kementerian Pendidikan bagi memastikan generasi akan datang dapat mengisi kekosongan ini sesuai dengan kelayakan yang diperlukan. Peraturan-peraturan Health, Safety and Environment HSE juga ditekankan dalam titah Kebawah Dulia Maha Mulia. Beta juga ingin mengambil peluang ini untuk memberikan penghargaan kepada tenaga kerja warga asing, expatriate, syarikat BSP yang selama ini telah memberikan sumbangan dalam sama-sama memajukan industri minyak dan gas di negara ini. Beta berharap mereka akan terus mengongsikan pengalaman dan kepakaran mereka bagi mengisi knowledge dan technological gap untuk meningkatkan produktiviti penghasilan minyak negara. Di samping mengambil berat penghasilan minyak, syarikat BSP dan semua yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam industri minyak dan gas di negara ini hendaklah mengambil berat terhadap peraturan-peraturan Health, Safety and Environment HSE. Pemeliharaan nyawa mesti diberikan keutamaan
dan tindakan tegas hendaklah diambil jika berlaku sebarang insiden, terutama jika ianya berlaku disebabkan oleh pelanggaran peraturan. Baginda seterusnya bertitah menzahirkan harapan supaya strategi bijaksana diatur bagi meningkatkan penghasilan minyak dan reserve negara. Bagi menjamin pendapatan dan memastikan keselamatan ekonomi negara, Beta berharap syarikat BSP, lembaga pengarah BSP, shareholders BSP, Kementerian Keuangan dan Ekonomi dan Jabatan Tenaga akan dapat bekerjasama mengatur strategi yang bijaksana bagi meningkatkan penghasilan minyak dan reserve negara, termasuk melalui pelaksanaan kaedah-kaedah bagi peningkatan production, memproduksikan penemuan discoveries yang belum dimajukan dan meningkatkan aktiviti pencarian takungan-takungan reservoir minyak baru melalui pembawaan masuk teknologi terkini seperti untuk aktiviti seismic interpretation dan penggarudian. Pada mengakhiri titah, Kebawah Dulia Maha Mulia mengingatkan pentingnya semua fasiliti yang sedia ada dipastikan pada tahap optimum. Beta memahami pengeksplorasian dalam industri minyak dan gas mempunyai risiko dan ia juga memerlukan perbelanjaan yang besar. Oleh itu, Beta menasihatkan supaya semua proses dan kajian-kajian yang diperlukan bagi menemukan takungan-takungan minyak reservoir baru ini akan dapat dilaksanakan dengan berhati-hati menggunakan kepakaran anak-anak tempatan dan expatriates serta dibantu oleh teknologi yang tercanggih bagi mendapatkan hasil yang terbaik untuk negara, insya-Allah. Beta juga ingin mengingatkan supaya pucuk pimpinan syarikat BSP tidak mengabaikan fasiliti-fasiliti yang sedia dan memastikan semua fasiliti-fasiliti tersebut berada pada tahap yang optimum bagi memastikan maximum possible production rate. Pada keberangkatan tidak berjadual ke Ibu Pejabat Syarikat Minyak Brunei Shell BSP di Panaga Seria, Kebawah Dulia Maha Mulia berkenan melawat beberapa jabatan dan bahagian di Ibu Pejabat berkenaan. Keberangkatan Kebawah Dulia Maha Mulia di helipad Ibu Pejabat BSP dijunjung oleh Yang Berhormat Pihin Dato' Laila Raja, Major Jeneral Bersara Dato' Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua, dan Yang Berhormat Dato' Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kawangan dan Ekonomi kedua. Jabatan Eksplorasi dan Pembangunan mula-mula ditinjau oleh Baginda. These are all explorationists, so as you see, this is a little bit of an international group. My colleagues from the CEO over here is the digitalization team, is a... Based on this, isn't it? And what? Yes. So this is very good, you are recognized.
excellence. Jadi jemuran petani kan, saya betul ini, so this you can be part of as a Brunei. Bangunan Pusat Data Baharu BSP turut menjadi perhatian baginda. Baik, pengamatan. Lots of activity, so it's a great place to be. Thank you very much. Did you get access? I think I'm one of the people with access. Sini ada 6 orang shift cycle. Power shift, 2 shift. BSP merupakan penyumbang utama kepada hasil kawangan minyak dan gas negara. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Saleh Abrahaman malam tadi berkenan berangkat menyaksikan kejohanan bola keranjang antara sekolah-sekolah PPP Award 2023 antara pasukan Sekolah Tinggi Perempuan Raja Isteri dengan Sekolah Antarabangsa Brunei ISB. Perlawanan berlangsung di gelanggang bola keranjang Batu Bersurat Gadong. Berangkat sama Paduka Anakda Duli Yang Teramat Mulia, Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Yang Teramat Mulia, Pengiran Muda Abdul Muntakim dan Yang Teramat Mulia, Pengiran Muda Muhammad Aiman. Paduka Anakda Duli Yang Teramat Mulia, Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Munir Ahmad Hubulkia berangkat menyertai pasukan ISB. Dalam perlawanan tersebut, pasukan ISB menewaskan pasukan Sekolah Tinggi Perempuan Raja Isteri dengan keputusan 63 berbalas 16. Dalam perlawanan lain, pasukan Sekolah Chonghua BSB mengalahkan Sekolah Chonghua Kuala Belait dengan keputusan 52 berbalas 46. Dengan semangat patriotisme dan kenegaraan yang tinggi serta berdasarkan pendekatan senegara, sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-40 akan berjalan dengan lancar, teratur, sempurna dan berhemah dari tahun sebelumnya dalam suasana yang penuh kegembiraan, kemeriahan dan keceriaan. Perkara tersebut dinyatakan oleh Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan semasa mesyuarat kedua Jawatankuasa Tertinggi Sambutan Ulang Tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-40 tahun 2024. Mesyuarat berlangsung di Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Abang Haji Nazmi bin Haji Muhammad juga menyatakan persiapan sedang giat dilaksanakan ke arah menjayakan sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan pada 23 Februari 2024. Mesyuarat dipengerusikan bersama oleh Yang Berhormat Pihin Udana Hatib, Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Othman, Menteri Hal Ehwal Agama,
Yang Berhormat Dato' Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Hisham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Yang Berhormat Dato' Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Dan Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Daeng Hajah Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan. Juga hadir Yang Amat Mulia Pengiran Pengawal Laila Bentara Istiar Diraja Dalam Istana, Pengiran Haji Alauddin bin Pengiran Paduka Tuan, Pengiran Haji Abu Bakar, Grand Chamberlain. Program Pentaksiran dan Penilaian Kemahiran Bertutur Berbahasa Arab Standard bertujuan untuk mengenal pasti keperluan program latihan yang akan datang serta meningkatkan tahap kemahiran berbahasa Arab Fushah dalam kalangan tenaga pengajar dan para pelajar di persekolahan Arab. Program merupakan projek Jabatan Direktorat Am Pembangunan Sumber Manusia Kementerian Pendidikan Kesultanan Oman khusus untuk melaksanakan projek berkomunikasi bahasa Arab Fushah dalam kalangan para tenaga pengajar kementerian berkenaan. Sebagai tanda penghargaan kepada para tenaga pengajar dan peserta program, diadakan majlis doa kesyukuran dan penghargaan serta penyampaian sijil. Majlis berlangsung di sebuah hotel Kampung Jerudong. Hadir Yang Berhormat Pihin Udana Hatib Dato' Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Dato' Paduka Haji Awang Othman, Menteri Hal Ehwal Agama. Terdahulu, Menteri Hal Ehwal Agama menerima kunjungan hormat daripada Dr. Said Saif Salim Al-Ameri, Penasihat kepada Menteri Pendidikan dan Ketua Pejabat Menteri Pendidikan Kesultanan Oman. Juga hadir Puan Yang Terutama Irma Said Muhammad Al-Khafiri, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Kesultanan Oman ke negara ini, dan Pengiran Dato' Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama. Sesi terakhir Seminar Majlis Ilmu 2023 membentangkan 4 kertas kerja dengan subtema Amalan-Amalan Gaya Hidup Sihat dalam Islam dianjurkan oleh Jabatan Perdana Menteri dengan kerjasama Universiti Islam Sultan Sharif Ali Unisa. Seminar berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Hadir Yang Berhormat Dato' Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Kertas kerja bertajuk Kepentingan Penjagaan Kesihatan Mental dan Kesejahteraan di Abad ke-21 disampaikan oleh Dayang Nur Syahmun binti Haji Matasan, Psikologis Klinikal Kementerian Kesihatan. Manakala Dayang Siti Hanisah binti Haji Othman, Pegawai Pelajaran Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanah Bolkiah pula membentangkan kertas kerja bertajuk Konsep Kemaafan, Pendekatan Terbaik untuk Menggapai Kebahagiaan Hidup. Pengiran Ahmad Faris Ramadani bin Pengiran Haji Salahuddin, Pegawai Hal Ehwal Masjid, membentangkan kertas kerja bertajuk Panduan Hidup Sehat Menurut Al-Quran dan kertas kerja bertajuk Memupuk dan Memelihara Kesejahteraan Jiwa berdasarkan karya tabib Kurun ke-9 Abu Zaid Al-Balkhi, Masalih Al-Abdan wa Al-Anfus, disampaikan oleh Awang Muhammad Yusuf Haji Abdul Majid, Unit Kaunseling dan Kefahaman Agama, Kementerian Hal Ehwal Agama. Sementara itu, beberapa kertas kerja juga dibentangkan pada Seminar Majlis Ilmu 2023 ini. Hadir Pengiran Dato' Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama. Kertas kerja bertajuk Amalan Sunnah Harian untuk Kesejahteraan Hidup Keluarga disampaikan oleh Dr. Haji Adnan bin Haji Basar, Rais Kupu SB, menekankan pentingnya untuk mendekatkan semula umat Islam kepada prinsip-prinsip asas yang diajarkan Rasulullah. Manakala Dr. Daeng Hajah Sri Rahayu alias Nurjanah binti Haji Dollah, Pengarah Pusat Penyelidikan dan Penerbitan Unisa, menyampaikan kertas kerja bertajuk Amalan Taubat Manifesto Rabbani Jaminan Kualiti Kehidupan Sejagat. Amalan bertaubat. Sebagai salah seorang
Profesor Madya Dr. Muhammad Yusof Khalid, Pusat Pengajian Kefahaman Ahli Sunnah wal Jamaah Kupu SB dalam kertas kerja bertajuk Kesejahteraan Hidup dari Perspektif Islam pula membincangkan mengenai kesejahteraan hidup dari perspektif agama Islam. Manakala kertas kerja bertajuk Lazimi Taubat Kunci Landasan Penyelesaian Masalah dibentangkan oleh Dayang Nur Huwaina binti Mahmud, Pegawai Perkembangan Agama Pusat Dakwah Islamiyah. 105 graduan Kolej Antarabangsa Micronet yang mengikuti pelbagai bidang program teknologi info komunikasi IT dan perniagaan menerima sijil dan anugerah. Penyampaian sijil dan anugerah kepada graduan disempurnakan oleh Dr. Awang Haji Azman bin Ahmad, Setiausaha Tetap Pengajian Tinggi Kementerian Pendidikan selaku Wakil Menteri Pendidikan. Kolej berkenaan merupakan rakan Universiti Teknologi Brunei UTB yang menawarkan program kemasukan ijazah sarjana muda selama 14 minggu kepada pelajar sebelum layak memasuki UTB.